Hai semua, hari ini kita sambung masih lagi bab 7 koordinasi badan. Jadi hari ini kita akan lihat standard kandungan 7.2 gangguan kepada koordinasi badan. Jadi dalam video kali ini kita akan lihat yang pertama sekali definisi dada. Kemudian yang kedua kita akan lihat apakah jenis-jenis dada. Dan yang ketiga, apakah faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dada? Okey, dan yang terakhir kita akan lihat kesan penyalahgunaan dada dan juga alkohol. Jadi koordinasi badan ini boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor, dan antara faktor yang boleh mengganggu adalah pengambilan dada di luar kawalan. Selain daripada itu, pengambilan minuman beralkohol. Jadi sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan dada. Apa itu dada? Jadi dada ini dia merujuk kepada bahan kimia yang mengganggu fungsi neuron kita dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Artinya maklumat itu lambat bergerak dalam neuron. Impuls ini maklumat dalam bentuk isyarat elektrik yang dibawa oleh neuron dalam koordinasi badan kita. Kemudian ini menyebabkan gangguan terhadap koordinasi badan. Selain daripada itu boleh menyebabkan ketagihan. Ketagihan akan menyebabkan penagih itu mengalami simptom penarikan sekiranya tidak mengambil dada, contohnya menggigil, loya, resah dan sedih. Okey, jenis-jenis dada. Jadi dada ini kita boleh bahagikan kepada 4 jenis yang utama. Okey, yang pertama sekali adalah dada jenis penenang. Yang kedua, perangsang. Ketiga, inhalan. Dan yang keempat adalah dada jenis halusinogen. Jadi kita lihat satu persatu kesan bagi setiap jenis dada. Okey, jadi dada jenis penenang. Dada jenis ini dia menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Jadi ini akan menyebabkan pengguna dada jenis ini dia akan rasa mengantuk dan kurang cemas. Okey, antara contoh dada jenis penenang adalah barbiturat, termasuklah juga alkohol. Alkohol pun sejenis dada. Okey, dada jenis perangsang pula. Jadi dada jenis ini dia akan mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Ini menyebabkan pengguna ini dia akan merasa sangat yakin dia punya kesan dan sentiasa berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Dia menjadi sensitif sebab terangsang kan kita punya koordinasi badan, dan contoh dia adalah amfetamina dan metamfetamin. Okay, next one pula adalah inhalan. Jadi dada jenis ini dia merujuk kepada bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Maksudnya dia hidup ini kan. Dia hidup. Jadi penggunaannya menyebabkan halusinasi, berhayal. Okay, dan kesan dia ni dia boleh merosakkan otak, paru-paru dan juga ginjal. Jadi antara contoh inhalan adalah pelarut, contohnya petroleum dan juga bahan gas, termasuklah gam kasut itu kan. Okey, itu ada inhalan. Okey, dada jenis keempat adalah halusinogen. Jadi dada jenis ini dia boleh mengubah laluan impuls dalam otak. Jadi apabila dia ubah laluan impuls itu, dia menyebabkan seseorang itu berhayal kan, dan menjejaskan persepsi. So mungkin dia akan terdengar suara-suara ataupun terlihat objek yang sebenarnya tidak wujud. Okey, dia berhayal. Selain daripada itu menjejaskan koordinasi otot. Jadi contoh halusinogen adalah ketamin dan juga LSD. Okey, jadi faktor-faktor penyalahgunaan dada. Dada ini sebenarnya dia dicipta untuk salah satu tujuan dia itu kan untuk perubatan. Dia bergunalah untuk perubatan, tetapi apabila seseorang itu dia mengambil dada bukan untuk tujuan perubatan, dia suka-suka ataupun tidak mengambil dos yang betul, berlebihan, ya kan, itu kita panggil sebagai penyalahgunaan dada. Jadi apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan dada tersebut? Kenapa jadi begitu? Okey, jadi antara faktor dia itu mungkin dia ada sifat ingin tahu, mau tahu macam mana perasaan berhayal ini. Yang ini bahaya ni ya. That's why ada peribahasa tu, curiosity kills the cat. Kalau boleh janganlah bah. Kalau yang tidak bagus tiap payahlah kamu mau tahu bahkan. Okay, it really kills the cat. And then pengaruh rakan sebaya. That's why
rakan-rakan ni kamu kena tahulah bagaimana memilih rakan, kerana rakan sebaya ni boleh mempengaruhi kamu bah. Sama ada dia membawa kamu yang ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif. Selain daripada itu, ada yang saja suka-suka mencari keseronokan, mau enjoy, dan ada juga yang ingin mengatasi kesedihan dan juga melupakan masalah lah. Okey. Okay, jadi kalau boleh please lah elaklah benda-benda begini ya. Kita cuba cari gaya hidup yang positif. Jadi ini adalah kesan penyalahgunaan dada dan juga alkohol secara berlebihan kepada koordinasi badan. Pertama sekali boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Okay, yang ini kamu sudah belajar dalam video sebelum ini. Jadi mungkin dia punya pertumbuhan itu akan terganggu bila kelenjar pituitari dia itu rosak, ataupun perkembangan seks sekunder akan terbantut jika sekiranya hormon estrogen dan testosteron itu gagal berfungsi dengan normal. Jadi antara gejala ketidakseimbangan hormon mungkin perubahan fizikal dan mental. Okey, mungkin badan itu terlalu besar, terlalu kurus, murung dan juga kurang daya ingatan. Selain daripada itu, menyebabkan pertuturan tidak jelas. Kamu pernah nampak orang yang mabuk kan, minum alkohol itu tidak jelas dia bercakap, meracau semua itu kerana pengambilan dada dan alkohol ini boleh mengganggu cerebrum, bahagian pada otak yang mengawal pertuturan kita. Okay, tindakan refleks juga menjadi lambat kerana dada dan alkohol itu dia akan melambatkan gerak balas sistem saraf kita terhadap rangsangan. Okay, jadi dia lambatlah bertindak. Itu sebab don't drink and drive, dia bilang lambat melakukan sesuatu tindakan. Okay. Kemudian selain daripada itu, hilang keseimbangan. Pernah nampak kan orang mabuk di jalan itu terhuyung-hayang kerana dia menyebabkan koordinasi otot menjadi lemah. Okay, jadi di jalan itu tidak betul lah dan hilang keseimbangan badan. Okey, jadi next one, kesan penyalahgunaan dada dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Jadi yang pertama, dia boleh menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati ini adalah keadaan yang mana hati itu mengalami kerosakan yang kronik sel-sel hati ya. Jadi dia akan berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Jadi parut ini boleh merebak dan menyebabkan fungsi hati hilang sepenuhnya. Kemudian pengambilan alkohol boleh menyebabkan ulcer perut, yang mana selaput di dalam perut itu mengalami luka. Sebab alkohol ini dia menyebabkan perut itu menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa. Jadi dia menyebabkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Jadi pesakit itu mungkin dia akan rasa pedih ataupun sakit di kawasan ulu hati, rasa kembung perut, loya dan muntah. Dalam gejala yang lebih serius, dia mungkin muntah darah atau najis berwarna hitam, maksudnya najis itu mengandungi darah. Okey, kemudian halusinasi dan juga perlakuan ganas, ini dia saling berkaitan ini. Sebab seseorang itu bila dia berhalusinasi, dia berhayal, dia berubah dia punya persepsi kan. Jadi dia mungkin dia timbul dia punya paranoid itu, perasaan syak wasangka ataupun takut terhadap orang lain. So ini boleh menyebabkan kelakuan dia tu menjadi agresif. Okey, ataupun orang yang mabuk hilang kewarasan itu diorang akan berkelakuan seperti orang gila semua itu, ketawa lah, bertindak di luar kawalan dan menjadi ganas. So ini yang menyebabkan ada masa dia melakukan jenayah lah. Okey. Jadi okey guys, itu saja untuk hari ini. Please stay away from drugs, say no to drugs, make good choices. Okay, itu saja hari ini. Hope you guys take care of yourself. Bye. Thank you very much.